Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hendaklah berdiam diri dan jangan bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah, kerana perbuatan itu akan menghilangkan pahala jemaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhutubu yawmal jum'ati ansit faqad laghawt." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Yang bermaksud, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar membuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana jua kita berada. Sifat takwa itu adalah penyelamat manusia dari kancah fitnah dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang yang membuat kebaikan. Sempena ulang tahun Keputeraan Kebuah Duli yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Aman yang ke-80 pada 19 Jun 2022 ini, mimbar dengan sukacitanya akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Tuanku Sultan Adil Saksama Pemelihara Agama. Sidang Jumaat yang berbahagia, Sultan atau pemerintah merupakan tunggak utama dalam sistem pentadbiran sesebuah negeri di Malaysia. Keamanan dan kemakmuran dapat dikecapi di bawah pemerintahan seorang raja yang adil dan saksama, di samping dapat menghindarkan daripada timbulnya huru-hara, perdebatan dan perselisihan yang besar. Institusi diraja merupakan simbol penyatuan, stabilan dan lambang kemegahan negeri Kedah Darul Aman. Agama Islam mengajar umatnya agar mentaati pemerintah pada setiap saat. Agama Islam mengajar umatnya agar mentaati pemerintah pada setiap perkara yang ma'ruf selama mana ia menjurus ke arah kebaikan dan kemaslahatan rakyat secara umum. Maka memberikan taat setia kepada pemerintah dalam setiap perkara ma'ruf merupakan kewajipan dan tanggungjawab sebagai rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah." Bermaksud, wajib bagi setiap muslim patuh dan taat kepada pemimpin pada apa yang dia suka dan dia benci, selagi mana dia tidak diperintah melakukan maksiat. Justru apabila dia diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi kewajipan untuk patuh dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah berkata, manusia itu bergantung kepada agama raja-raja mereka. Ia satu ungkapan yang menunjukkan betapa besarnya peranan sultan atau raja yang membawa manusia menerima Islam serta menegakkan syariat Islam dalam pemerintahannya.
Rakyat akan mengikuti jejak langkah sultan atau pemerintah dalam menerima Islam sebagai satu cara hidup. Apabila seseorang raja memeluk Islam, maka Islam jugalah rakyat di bawahnya. Hal ini dibuktikan oleh sejarah dan perkara itu tidak boleh dinafikan selama sakadi. Justru sultan yang menjadi ketua agama bagi setiap negeri adalah satu bentuk kelangsungan yang berperanan mendaulatkan Islam di negeri ini khususnya dan di negara ini amnya. Umat Islam yang menaung di bawah panji-panji sultan perlu berusaha mendaulatkan institusi ini agar berada di atas paksi tertinggi bagi tujuan membangunkan negeri ini menjadi sebuah negeri yang sentiasa memelihara dan mendaulatkan Islam. Peranan dan sikap prihatin tuanku terhadap permasalahan rakyat di samping menyuarakan teguran dan nasihat membabitkan Islam seperti membendung tersebarnya amalan khurafat dan syirik, fahaman yang menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah, menggesa agar umat Islam tiasa bersatu, berpegang teguh dengan syariat Islam serta berdaya maju dalam kehidupan adalah satu bentuk usaha mendaulatkan agama Islam sebagai tunjang kehidupan kita di negeri ini. Semua usaha yang sedang dan bakal dilaksanakan menyentuh soal agama tidak boleh sekadar dimulai oleh baginda. Sebaliknya perlu disambut dengan sokongan dan dukungan yang penuh dari seluruh rakyat jelata. Sidang Jumaat yang dihormati, selalu kita mendengar ungkapan raja dan rakyat berpisah tiada. Ungkapan itu perlu dijadikan asas dalam mengeratkan peranan raja dan rakyat bagi tujuan mendaulatkan Islam di negeri yang tercinta ini. Kebersamaan itulah yang perlu diserlahkan. Tanpa hubungan erat antara kedua-duanya, Islam tidak akan kuat seperti yang sepatutnya. Gandingan itu adalah satu bentuk gandingan kebaikan yang dituntut oleh Islam. Sebagai rakyat dan umat Islam di negeri ini, tidak syak lagi bahawa Kebuah Duli yang Maha Mulia Tuanku adalah lambang kepada kemuliaan dan ketinggian syiar Islam di negeri ini. Kita sebagai rakyat dan penduduk di negeri ini yang berlindung di bawah naungan Duli yang Maha Mulia Tuanku, sistem pemerintahan beraja dari sejak dahulu lagi hinggalah sekarang adalah menikmati kehidupan yang aman dan sentosa serta harmoni. Kerukunan ini yang dituntun oleh Kebawah Duli yang Maha Mulia Tuanku Sultan dalam pemerintahan baginda pasti mempunyai dampak atau impak yang mempunyai banyak manfaat kepada kemajuan dan kemakmuran negeri, termasuk jaminan untuk seluruh rakyat jelata untuk terus menikmati akses pendidikan luas, kerjaya dan hidup dengan sempurna sebagai seorang manusia. Sebagai tonggak kepada simbol perpaduan yang melampaui segala sentimen, Tuanku adalah sebagai payung kedaulatan negeri ini untuk memberi naungan, perlindungan dan pembelaan adil bagi saksama. Pembelaan adil lagi saksama kepada setiap rakyat tanpa mengira kaum, asal keturunan, agama dan fahaman politik mereka. Oleh yang demikian, kita patut bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di zaman era globalisasi yang penuh dengan persaingan, golakan ini, kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negeri ini sentiasa terpelihara aman dan sejahtera di bawah riayah dan keprihatinan Tuanku Sultan yang sentiasa mengutamakan kebajikan, keharmonian dan kesejahteraan hidup rakyat baginda. Dengan sentiasa menitik beratkan ajaran Islam dan hukum-hukum Allah dalam pembentukan dasar pentadbiran dan undang-undang negeri mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita menadah tangan, semoga Tuanku dilimpahi kesihatan dan keberkatan serta kebahagiaan dalam meniti kehidupan yang penuh ketaatan. Semoga ulang tahun hari kemerdekaan Tuanku yang ke-80 ini menambahkan lagi kebaikan dan ketaatan Tuanku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui pemerintahan Tuanku yang adil lagi saksama kepada seluruh rakyat di negeri ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia Kebawah Duli yang Maha Mulia Tuanku Sultan serta mengurniakan keberkatan yang berpanjangan agar dapat memelihara agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menaungi dan memayungi sekalian rakyat di atas takhta singgasana kerajaan dengan kemuliaan dan kesejahteraan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. An-Nisa ayat 59. Yang maksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kuasa di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan Rasulnya, iaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمروا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibni As-Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah.
اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة